Sebelum mulakan video ini, CF nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua umat Islam. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling diberkati dan diterima sepanjang hidup kita. Amin. Ahli Sunnah wal Jamaah atau dikenali sebagai Sunni merupakan mazhab akidah terbesar di dunia. Sunni mempunyai 90% pengikut dari seluruh umat Islam dunia, manakala selebihnya adalah Syiah dan fahaman lain. Dengan jumlah yang ramai dan mendominasi umat Islam, terdapat ramai individu berpengaruh di kalangan Islam Sunni. Pengaruh mereka bukan sahaja di kalangan negara-negara Islam, tetapi juga melibatkan negara bukan Islam. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat 10 Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah paling berpengaruh di dunia. Sebelum kita teruskan video, CF nak jemput anda semua untuk tekan butang subscribe dan tekan sekali butang loceng supaya anda boleh dapat video-video lain tentang fakta-fakta yang menarik selepas ini. Okey, jom kita sambung video. 10. Syekh Salman Al-Auda. Beliau merupakan seorang Syekh Saudi yang terkemuka. Salman Al-Auda sangat berpengaruh kerana jangkauan inovatifnya di dunia Islam yang disebarkan melalui islamtoday.net dan usaha gigihnya dalam memberikan penyelesaian kepada keperluan hukum masyarakat Islam global. Beliau dikenali dengan gerakan Sahwa, menyeru reformasi politik yang aman, perbanyakkan peranan ulama dalam politik dan penentangan terhadap tentera barat yang berpusat di Semenanjung Arab. Laman webnya yang sangat berpengaruh, islamtoday.net, sebuah laman web yang dibiayai oleh Saudi yang khusus untuk menyediakan sumber pendidikan Islam dalam bahasa Inggeris, Arab, Perancis dan Cina, tetapi kini telah ditutup. Beliau aktif di media sosial dan ketika ditangkap, beliau mempunyai 20 juta pengikut di media sosial. Sebagai ahli terkemuka Kesatuan Ulama Islam Antarabangsa, beliau mengetuai delegasi dalam perbincangan dengan ketua negara Arab mengenai keperluan untuk mereka bersatu menentang pengepungan Israel ke atas Gaza pada awal tahun 2009. Beliau telah mengutuk sekeras-kerasnya Daesh. Beliau juga menggesa keamanan dan perpaduan antara anggota GCC dan Qatar. 9. Syekh Al-Habib Umar bin Hafiz. Habib Umar bin Hafiz merupakan pengarah Darul Mustafa. Beliau terkenal sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan statusnya sebagai salah seorang ulama paling berpengaruh yang hidup pada masa kini. Pengaruhnya melalui kesarjanaan dan dakwah sangat luas di Timur Tengah, Indonesia dan Afrika Timur khususnya. Beliau sangat berpengaruh melalui kepimpinan dalam gerakan Sufi Ba'alawi. Beliau telah berkunjung ke negara-negara Asia Tenggara, India, Eropah dan Amerika Syarikat dengan kerap dalam beberapa tahun kebelakangan ini sebagai respon kepada peningkatan pengikutnya di wilayah-wilayah tersebut. Habib Umar mengasaskan dan mengendalikan Darul Mustafa, sebuah pusat kesarjanaan Islam tradisional yang kini menjadi pusat pengajian kepada pelbagai pelajar antarabangsa di Tarim. Ramai daripada graduannya telah menjadi tokoh terkemuka di seluruh dunia. Habib Umar telah bekerjasama dengan Muslim Aid Australia sebagai pengasas NGO Al-Rafah Charitable Society yang berpangkalan di Yaman untuk menangani isu kemiskinan, kelaparan, kekurangan penjagaan kesihatan yang menjejaskan kawasan Tarim. Beliau mempunyai pengikut yang ramai di media sosial melalui Muwasalah, sebuah organisasi yang diasaskan oleh pelajarnya untuk mempromosikan ajaran ilmiah tradisi Hadramaut. 8. Imran Khan. Imran Khan menjadi Perdana Menteri Pakistan pada 2018 di tengah-tengah jangkaan besar bahawa beliau boleh membawa negara ke hadapan dalam isu tadbir urus, accountability dan pengurangan rasuah. Beliau mengharungi masa yang sukar sebelum disingkirkan pada April 2022 menerusi usul undi tidak percaya. Beliau menegaskan bahawa campur tangan asing memainkan peranan utama dalam penyingkiran dan menunding jari kepada pelbagai institusi di negaranya. Pada Ogos 2022, Khan sendiri didakwa oleh polis Pakistan di bawah Undang-Undang Anti Keganasan dan kini diikat jamin.
Khan masih mengekalkan sokongan popular yang besar di Pakistan. 7. Jeneral Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menjadi Presiden Emirat Arab Bersatu atau UAE selepas abangnya Sheikh Khalifa meninggal dunia pada Mei 2022. Sheikh Mohammed telah mengubah keupayaan ketenteraan UAE melalui pembelian aset tentera. Tenteranya ini juga telah dikerahkan dalam pelbagai konflik termasuk Iraq, Somalia, Afghanistan, Libya dan Yaman. Sheikh Mohammed telah menjalinkan hubungan yang sangat baik dengan dua Presiden Amerika Syarikat, Obama dan Trump. Sheikh Mohammed telah menunjukkan bahawa dia menentang mereka yang mengikuti dasar yang tidak disokong oleh Amerika Syarikat secara terbuka seperti melakukan sekatan ke atas Qatar. Namun, penglibatan dalam bencana kemanusiaan di Yaman adalah sangat besar dengan banyak suara menyalahkan UAE dan Arab Saudi. UAE merasmikan hubungan dengan Israel dengan menandatangani perjanjian damai Abraham Accord di White House pada September 2020. Kedutaan Israel dibuka pada Julai 2021 dengan kehadiran Presiden Israel. 6. Raja Muhammad ke-6. Raja Muhammad ke-6 adalah keturunan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya telah memerintah Maghribi selama 400 tahun. Baginda juga secara perlembagaan digelar Amirul Mukminin bagi menggabungkan kuasa agama dan politik. Raja Muhammad dipuji kerana dasar pembaharuan dalam negeri dan usaha perintisnya dalam memodenkan Maghribi serta menentang keganasan. Baginda menangani isu kemiskinan dan penyisihan sosial di rumah. Baginda juga telah meningkatkan hubungan di luar negara. Raja Muhammad memimpin monarki Afrika terbesar dengan populasi 36.9 juta penduduk. Selain hubungan politik, Maghribi mengekalkan hubungan rohani yang kuat dengan umat Islam di seluruh Afrika. Maghribi juga diiktiraf sebagai sumber penyebaran Islam di Afrika Barat. Raja Muhammad ke-6 telah menjemput ratusan ulama terkemuka dunia Islam untuk berkumpul di sidang kemuncak selama 3 hari di Marrakesh pada Januari 2016 untuk menangani persoalan terhadap minoriti agama dalam komuniti majoriti Islam. Raja Muhammad dan semua orang Maghribi menunjukkan sokongan padu untuk Palestin dan Baitul Maqdis. Raja Muhammad ke-6 telah melaksanakan pembaharuan besar sebagai tindak balas kepada protes Arab Spring. Ini termasuk perlembagaan baru yang telah memindahkan banyak kuasa kepada kerajaan yang dipilih secara bebas dan adil. 5. Hakim Sheikh Muhammad Taqi Usmani. Sheikh Mufti Muhammad Taqi Usmani ialah seorang ulama terkemuka dalam bidang hadis, perundangan Islam dan kewangan Islam. Beliau dianggap sebagai ketua intelektual sekolah Deobandi. Beliau berkhidmat sebagai Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Mahkamah Agung Pakistan dari 1982 hingga Mei 2002. Pandangan dan fatwa beliau diambil sebagai kata putus oleh ulama Deobandi di seluruh dunia, termasuk mereka yang berada di Deoband, India. Syekh Usmani mempunyai kelayakan untuk mengajar hadis daripada Syekh Al-Hadis Maulana Zakaria Kandalawi, dan beliau menempuh jalan kerohanian tasawuf di bawah bimbingan Syekh Dr. Abdul Hai Arifi. Ribuan pelajarnya tersebar di seluruh dunia sebagai pemimpin dan imam, terutamanya di India, Asia Tengah dan banyak negara barat. Pengaruh Usmani yang lain datang daripada kedudukannya sebagai pihak berautoriti global dalam kewangan Islam. Beliau telah berkhidmat dalam lembaga pengarah dan sebagai pengurusi lebih sedozen bank Islam dan institusi kewangan. Kini beliau mengetuai Majlis Syariah Antarabangsa untuk organisasi perakaunan dan pengauditan untuk institusi kewangan Islam di Bahrain. Beliau juga merupakan ahli tetap Akademi Fiqh Islam Antarabangsa, Pertubuhan Persidangan Islam, salah satu badan perundangan tertinggi di dunia Islam. Syekh Usmani telah menterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggeris dan Urdu. Beliau adalah pengarang tafsir 6 jilid untuk Sahih Muslim. Beliau juga ialah ketua editor majalah bulanan Urdu dan Inggeris Al-Balagh dan kerap menyumbang artikel kepada akhbar Pakistan terkemuka mengenai pelbagai isu.
Fatwa undang-undang beliau yang ditulis dalam tempoh 45 tahun diterbitkan dalam 4 jilid besar. Beliau telah mengarang lebih daripada 143 buku dalam bahasa Arab, Inggeris dan Urdu. Pada 2019, Syekh Usmani telah diberi penghormatan Sitara-i-Imtiaz, iaitu bintang kecemerlangan oleh Presiden Pakistan. 4. Raja Abdullah II Ibn Al-Husain. Raja Abdullah II ialah raja berperlembagaan kerajaan Jordan dan komander tertinggi tentera Arab Jordan. Raja Abdullah II ialah keturunan Nabi Muhammad SAW, generasi ke-41 melalui garis keturunan cucu Nabi Al-Hasan. Sebagai pemegang legasi Hashimid semasa, Raja Abdullah II mempunyai kedudukan yang unik dalam dunia Islam kerana beliau menjadi penjaga tapak suci Muslim dan Kristian di Baitul Maqdis. Baginda menghadapi tekanan untuk membubarkan tanggapan kepada identiti Palestin, membubarkan UNRWA dan memberikan Baitul Maqdis kepada Israel. Raja Abdullah merupakan satu-satunya suara yang berpengaruh secara aktif dan secara bertanggungjawab menentang perkara ini. Ini kerana Baitul Maqdis adalah salah satu daripada 3 tapak paling suci dalam Islam. Visi progresif Raja Abdullah untuk Jordan adalah berdasarkan keterbukaan politik, pembangunan ekonomi dan sosial dan nilai-nilai Islam. Di bawah pemerintahannya, Jordan telah menyaksikan perubahan perlembagaan yang menyeluruh di mana 1/3 daripada perlembagaan telah dipinda. Raja Abdullah telah memberikan ruang dan penempatan kepada 2 juta pelarian dari Syria dan 2 juta pelarian dari Palestin. Raja Abdullah telah dianugerahkan Anugerah Templeton 2018, anugerah paling berprestij di dunia dalam hal ehwal agama. Beliau adalah orang Islam kedua dan negarawan pertama yang pernah diberikan penghormatan tersebut. 3. Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan adalah Perdana Menteri Turkiye selama 11 tahun. Beliau memenangi 3 pilihan raya berturut-turut dengan majoriti pada 2002, 2007 dan 2011 sebelum menjadi Presiden pertama Turkiye yang dipilih secara popular pada Ogos 2014 dan kemudian memperoleh penggal kedua dalam pilihan raya 2018. Semasa tempoh pengkhidmatannya, Turkiye telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah berlaku sebelum ini, pembaharuan perlembagaan dan kemunculan semula sebagai kuasa global utama. Semua ini kerana suaranya yang tidak gentar di pentas dunia dan sokongan terhadap isu-isu Islam telah memenangi hati umat Islam di seluruh dunia. Erdogan memperoleh 52.5% undian dalam pilihan raya Presiden 2018. Ini adalah kesinambungan populariti dan kejayaan luar biasa beliau di peti undi sejak 2 dekad lalu. 2. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani menjadi Emir Qatar pada usia 33 tahun selepas bapanya Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani turun takhta pada Jun 2013. Qatar ialah negara terkaya di dunia dengan KDNK per kapitanya 63,505 $. Syekh Tamim ialah anak lelaki keempat Syekh Hamad dan dipilih sebagai putera mahkota pada Ogos 2003. Semasa menjadi putera mahkota, Syekh Tamim mempunyai pendedahan kepada pelbagai jawatan termasuk keselamatan, ekonomi dan sukan. Baginda menyelia usaha Qatar yang berjaya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022. Pada Jun 2017, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Bahrain dan Mesir dengan sokongan pentadbiran Trump memutuskan semua hubungan dengan Qatar dan mengenakan larangan perdagangan dan perjalanan. Tindakan drastik ini berpunca daripada pelbagai dakwaan bahawa Qatar menyokong keganasan dan telah melanggar perjanjian 2014 dengan negara-negara GCC. Hubungan baiknya dengan Iran dan rangkaian TV Al Jazeera juga menjadi faktor dalam situasi tegang ini yang menyaksikan bahan makanan diimport dari Iran dan tentera Turki dipanggil untuk membantu melindungi aset Qatar. Sekatan selama 43 bulan akhirnya ditarik balik pada Januari 2021
dan hanya memberikan sedikit kesan kepada Qatar. Qatar telah berperanan dalam broker keamanan serantau. Qatar menjadi tuan rumah pemeteraian bersejarah perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Taliban pada 2020 yang membawa kepada pengunduran penuh tentera Amerika Syarikat dari Afghanistan. 1. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud telah diisytiharkan sebagai Raja ke-7 Kerajaan Arab Saudi pada Januari 2015 selepas kemangkatan Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Beliau sebelum ini memegang jawatan Putera Mahkota dari Jun 2012. Pengaruh Raja Salman datang daripada menjadi Raja Mutlak negara Arab yang paling berkuasa dan dimanifestasikan oleh peranan Arab Saudi dalam 3 bidang kritikal. Yang pertama, Arab Saudi mempunyai 2 kota suci, Mekah dan Madinah, yang dikunjungi berjuta-juta umat Islam sepanjang tahun. Yang kedua, mengeksport minyak mentah dan keluaran petroleum yang ditapis. Yang ketiga, menyebarkan Islam melalui rangkaian penyebaran dakwah yang besar yang menjadikan pengaruhnya dirasai di semua negara Islam. Pada 21 Jun 2017, Raja Salman melantik anaknya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz sebagai Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Itu dia tadi 10 Muslim Ahli Sunnah wal Jamaah paling berpengaruh di dunia. Ramai antara kita berbeza pendapat untuk bersetuju dan tidak bersetuju dengan mereka yang berada dalam senarai ini. Bagaimanapun, pengaruh mereka dalam dunia Islam mampu sedikit sebanyak menjadi benteng kepada akidah dan mempertahankan kesucian agama Islam. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.